Kopi Vosian Izori Tasha Joanis Mijol Mempai Diozudot BTTV Sodop DT. Program imunisasi COVID-19 di Sabah bermula. Kerajaan Sabah membuka 195 pusat pemberian vaksin PPV di seluruh negeri termasuk di kawasan pedalaman untuk mencapai imuniti berkelompok. 42,117 petugas barisan hadapan membabitkan petugas kesihatan dan kaki tangan bukan kesihatan dikenal pasti sebagai penerima vaksin fasa pertama di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menjadi individu pertama menerima suntikan vaksin Pfizer-BioNTech pada program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat negeri hari ini. Beliau antara 60 individu terawal yang menerima vaksin bersama Menteri, Pegawai Kerajaan Negeri dan 48 petugas barisan hadapan. Berkongsi pengalamannya, Haji J berkata beliau tidak merasa sakit. Ia sama seperti suntikan ketika menerima rawatan di hospital. Sehubungan itu, katanya masyarakat tidak perlu bimbang. Anggapan orang ramai bahawa suntikan ini membawa mudarat adalah tidak betul. Sebaliknya, suntikan vaksin ini akan melindungi masyarakat daripada jangkitan COVID-19. Ketua Menteri berkata demikian dalam sidang media selepas pelancaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat Sabah siang tadi. Program ini berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah di Kota Kinabalu. Haji J turut merasmikan Dewan Serbaguna Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah sebagai pusat pemberian vaksinasi PPV COVID-19 Kota Kinabalu. Polis Sabah akan pantau gerakan anti-vaksin. Polis kontingen Sabah akan terus memantau gerakan anti-vaksin menerusi semua platform termasuk laman media sosial bagi memastikan program imunisasi di negeri ini berjalan lancar. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali berkata, sekiranya ada gerakan sebegini, tindakan sewajarnya akan diambil. Sabah Alhamdulillah tak ada gerakan anti-vaksin. Tapi kita masih lagi memantau, kalau ada kita ambil tindakan yang sewajarnya. Yang sebenarnya lebih baik vaksin, kerajaan bagi percuma. Ambillah vaksin untuk kepentingan diri sendiri. Bukan kepentingan orang lain. Diri sendiri mesti jaga keselamatan. Hazani ditemui media selepas majlis pelancaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat negeri Sabah hari ini. Hazani berkata 4,338 pegawai dan anggota polis akan menerima vaksin pada fasa pertama program imunisasi ini. Menjelang April ini, dijangka keseluruhan 11,000 orang pegawai dan anggota polis Sabah sudah menerima vaksin. Hazani turut diminta mengulas mengenai ugutan yang diterima Pejabat Kesihatan Daerah Nabawan. Bagi kerjasama lah. Kita tahu 2-3 hari ini daerah Nabawan tengah memang meningkat COVID berbuncir dalam kluster dari majlis mobil dan sebagainya. So tak perlulah kita nak kisah menuduh pihak-pihak yang menjalankan kewajipan bagi menjaga pandemik COVID ini. So nasihat saya, patuhi SOP yang ditetapkan, ikutlah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sesama kita pastikan COVID ini berakhir secepat mungkin di negeri Sabah khususnya. Operasi Banteras Pati secara besar-besaran akan dilancarkan. Operasi bersepadu bagi menangani kebanjiran pendatang asing tanpa izin parti di negeri ini akan dilancarkan selepas pandemik COVID-19 berjaya dilandaikan, kata Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali. Katanya polis sudah memberi taklimat kepada ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sabah susulan insiden sekumpulan masyarakat Palau yang tinggal di dalam kemah di Sembulan. Yesterday I give a briefing already to all the member of state Dun Sabah. So after the COVID landai, we're going to take appropriate action. Don't worry. Okay. After the COVID landai, curve the COVID first. Then we're going to launch a so-called special operation on illegal immigrant in Sabah and squatters. Hazani ditemui media selepas majlis pelancaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat negeri Sabah hari ini.
Semalam tular di laman media sosial sekumpulan masyarakat Bajau Laut atau Palau tinggal dalam kemah berhampiran kampung Sembulan Lama. Gambar yang tular turut memperlihatkan kanak-kanak tidur di bawah panas terik. Berdasarkan laporan sebuah portal, kebanyakan masyarakat Palau ini menyatakan mereka datang ke Kota Kinabalu beberapa bulan lalu dari Semporna setelah kehilangan pekerjaan. Bagaimanapun, apabila berada di pusat bandaraya, mereka bukan mencari pekerjaan. Sebaliknya, ada yang menjadi peminta sedekah. Parti Warisan Sabah akan mengambil tindakan undang-undang untuk mendorong Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Datuk Kazim M. Yayah menerima peletakan jawatan ahli Dewan Undangan Negeri, adun sebatik Hassan A. Ghani Pengiran Amir. Sekaligus mengosongkan kerusi itu, Setiausaha Agung Warisan Datuk Loreto S. Padua berkata pihaknya mempunyai dokumen yang jelas menunjukkan Hassan bersetuju untuk melepaskan jawatan sekiranya beliau meninggalkan parti. Hassan turut menandatangani surat untuk setia dengan warisan secara sukarela. Menurut Loreto, dalam surat bertarikh 10 September 2020 kepada peguamnya, Hassan mengarahkan mereka meletakkan tarikh dan menyerahkan surat peletakan jawatannya kepada Speaker dan Yang di-Pertuan Negeri. Surat letak jawatan itu akan diserahkan sekiranya beliau antara lain mengisytiharkan diri sebagai wakil bebas sebelum atau selepas mengangkat sumpah sebagai adun. Peguamnya melaksanakan arahan itu susulan pengumuman beliau untuk menjadi wakil bebas pada 25 Februari lalu. Pada sidang media semalam, Kazim mengesahkan Hassan kekal sebagai adun bebas yang menyokong Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Pada 25 Februari lalu, Hassan mengumumkan beliau memilih untuk menjadi adun bebas yang menyokong GRS. Beliau turut menyokong kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Pada pilihan raya negeri Sabah ke-16 September tahun lalu, Hassan memenangi kerusi sebatik atas tiket warisan dalam pertandingan 7 penjuru. Kita ikuti laporan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Kes positif baru di Sabah kembali menurun dengan 78 kes dilaporkan hari ini berbanding 95 kes semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 53,216 kes. Tiada kes kematian dan tiada kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Kalabakan mencatatkan bilangan kes harian tertinggi di Sabah dengan 12 kes positif hari ini, diikuti Nabawan 11 kes dan Keningau 10 kes. 13 daerah di Sabah tidak mencatatkan sebarang kes positif hari ini, manakala 4 daerah lagi hanya mencatatkan 1 kes. Daerah Tuaran berubah dari zon merah ke zon jingga. 94 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 701 pesakit sedang menjalani rawatan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Masidi Manjun berkata, individu dari Sabah ke Semenanjung Malaysia tidak perlu menjalani ujian RT-PCR atau RT-KAG COVID-19. Namun, individu dari Sabah ke Sarawak dan Labuan perlu menjalani ujian berkenaan dalam tempoh 3 hari sebelum perjalanan. 282,986 bakul makanan telah diagihkan di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Hospital Universiti Malaysia Sabah UMS dijangka mula beroperasi penghujung tahun depan. Pengerusi Lembaga Pengarah UMS Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan berkata, hospital berkenaan akan berfungsi sebagai pusat latihan praktikal kepada pelajar UMS selain dibuka kepada orang awam bagi mendapatkan rawatan. Pihaknya berharap pembinaan hospital tersebut menjadi pemangkin kepada kesejahteraan kesihatan rakyat di negeri ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penyerahan watika pelantikan Pro-Chancellor kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor oleh Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Juhar Mahiruddin. Majlis diadakan di Istana Negeri Rabu lalu. 8 mesin jual air disita oleh Kementerian Kesihatan Malaysia kerana beroperasi tanpa lesen.
Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Syahelmi Yahya berkata, daripada 101 mesin jual air yang beroperasi di sekitar pusat bandaraya Kota Kinabalu, hanya 27 yang berlesen. Manakala 74 lagi beroperasi tanpa lesen. Untuk itu, semua pengusaha mesin jual air digesa untuk mendapatkan lesen daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dengan segera. Ini kerana pihaknya sedang melaksanakan operasi penguatkuasaan berskala besar. Ia bagi memastikan semua mesin jual air memiliki lesen yang sah. Usaha ini penting bagi melindungi kesihatan dan keselamatan pengguna. Dengan adanya lesen, pengusaha akan mematuhi langkah-langkah kawalan kebersihan dalam perniagaan menjual air. Syahelmi menyertai operasi khas lesen jual air di Kota Kinabalu semalam. Kota Wadan Misomoto Kovago.